Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal bin Uthman, nombor matrik 10 DIB 20F1018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Salimi binti Muhammad Arif. Nombor matrik saya 10 DIB 20F1014. Assalamualaikum, saya Nur Basira binti Uthman Syahrudin, nombor matrik 10 DIB 20F1019. Saya akan menerangkan tentang pengenalan, definisi insurans konvensional, takaful dan juga konsep yang diguna pakai dalam takaful. Mengapakah institusi takaful ini amat penting untuk orang Islam? Kenapa? Mari saya terangkan dengan lebih lanjut. Takaful ini merupakan satu langkah ataupun alternatif yang terbaik yang berlandaskan syariah dalam Islam terhadap insurans konvensional. Kenapa insurans konvensional ini haram? Kerana mengandungi tiga, iaitu unsur riba, iaitu penambahan, yang kedua garam tidak pasti, dan yang ketiga iaitu maisir, perjudian. Takaful ini amat penting untuk semua orang kerana dapat melindungi diri daripada perkara-perkara yang tidak diingini ataupun bencana yang menimpa seperti kemalangan, kecederaan, kematian dan juga lain-lain. Malah, bukan sahaja dapat melindungi diri, tetapi juga takaful ini menyediakan perlindungan keuangan daripada kehilangan ataupun kemusnahan yang berlaku. Sistem takaful ini diperkenalkan. Sistem takaful ini diperkenalkan untuk menguruskan pemindahan risiko yang melibatkan peserta serta pengurus. Pengurusan risiko yang berhemah adalah sebahagian dan selaras dengan objektif syariah, iaitu masakit al-syariah. Pemindahan ataupun perkongsian risiko ini dalam takaful ini adalah berlandaskan kerjasama, tanggungjawab, jaminan serta perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Dalam erti kata yang lain, takaful ini merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsi bersama-sama yang beramai-ramai bagi membantu mereka yang lebih memerlukannya. Perbezaan takaful dan insurans konvensional ini amatlah berbeza dan ketara perbezaannya, iaitu dari aspek-aspek seperti maksud, konsep dan juga lain-lain. Kaedah fiqhiyah yang diguna pakai dalam sistem takaful ini adalah ada haruru yuzal. Statistik takaful di Malaysia juga hampir 85 yang masih lagi tiada perlindungan takaful ini. Terusnya, saya akan menerangkan tentang apa itu insurans konvensional. Insurans konvensional adalah satu sistem keuangan konvensional yang merujuk kepada sistem perlindungan yang melibatkan perlaksanaan kontrak insurans antara syarikat insurans yang memberi perlindungan dan orang yang membeli polisi insurans, iaitu di mana insurer iaitu syarikat yang memberi perlindungan seperti Prudential Insurance, Malaysia Berhad, Zurich Insurance Malaysia Berhad, Allianz Life Insurance Malaysia Berhad dan syarikat-syarikat yang lain yang berdaftar di bawah Akta Insurans 1996 yang bersetuju untuk menjamin subjek kontrak yang telah dipersetujui semasa di awal perjanjian itu lagi. Menurut Robert Irwin Burr, seorang penulis buku Fundamental of Insurance tahun 1986, mendefinisikan insurans sebagai alat yang mengurangkan risiko dengan menggabungkan bilangan unit yang pendedahan yang mencukupi untuk menjadikan kerugian individu mereka boleh diramal secara kolektif. Kerugian yang boleh diramal kemudiannya dikongsi atau diagihkan secara berkadar antara semua unit gabungan. Berdasarkan definisi ini merujuk kepada dua ciri penting konsep insurans yang mesti digariskan serta ditonjolkan, iaitu yang pertama adalah insurans adalah alat untuk mengurangkan ketidakpastian. Yang kedua iaitu ketidakpastian dikurangkan kerana kerugian yang dikongsi atau diedarkan di antara unit pendedahan itu, antara unit pendedahan
Oleh itu, insurans secara umum boleh digambarkan sebagai strategi ataupun sesuatu alat pengurusan risiko yang mengenangi dua aspek risiko, iaitu mengurangkan ketidakpastian dan juga menyediakan teknik pembiayaan terancang yang mengagih kerugian. Itu dari segi definisi insurans konvensional. Seterusnya, saya akan mendefinisikan takaful. Takaful ini definisikan kepada tiga, iaitu daripada perkataan Arab dan istilah, yang kedua daripada Islamic Financial Service Act IFSA 2013, dan yang ketiga menurut Piawai Syariah, Accounting, Auditing and Government Standards for Islamic Financial Institutions AAOIFI No. 26. Okey. Yang pertama iaitu dari segi perkataan Arab dan juga istilah. Takaful ini berasal daripada perkataan Arab iaitu kafalah yang berbau maksud tanggungjawab, jaminan, kebolehpercayaan ataupun penjamin. Manakala dari segi istilah pula, takaful ini bermaksud jaminan bersama ataupun tanggungjawab bersama ataupun jaminan bersama-sama kolektif dan usaha yang bersama yang mencerminkan hubungan timbal baik, iaitu interaksi yang melibatkan aktiviti menerima dan membalas balik sesuatu yang diterima daripada orang lain, dan jaminan serta di mana peserta saling bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain jika mana-mana peserta dalam kumpulan itu kumpulan perlindungan yang sama menghadapi sebarang tragedi yang tidak dijangka. Okey, justru terdapat tiga aspek kebersamaan yang terkandung dalam takaful ini, iaitu yang pertama saling membantu, yang kedua iaitu saling bertanggungjawab, dan yang ketiga saling melindungi daripada kerugian. Oleh hal yang demikian, takaful ini adalah satu sistem yang di mana peserta menyumbang secara tetap kepada dana bersama dan berhasrat sama-sama menjamin antara satu sama lain, iaitu memberi pampasan kepada mana-mana peserta yang ditimpa risiko tertentu. Okey, apabila seseorang menyertai skim takaful ini, bukan sahaja dapat mencari perlindungan diri ataupun mengurangkan risiko untuk diri sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan peserta-peserta yang lain untuk saling menyumbang antara satu sama lain sekiranya diperlukan. Okey. Yang kedua, menurut Islamic Financial Service Act IFSA 2013 pula mentafsirkan takaful ini sebagai pengaturan berdasarkan bantuan di mana peserta takaful bersetuju untuk menyumbang dana bersama yang menyediakan manfaat keuangan bersama yang perlu dibayar kepada peserta takaful ataupun penerima manfaat atas kejadian yang telah dipersetujui sebelumnya. Okey, yang ketiga, menurut Piawai Syariah, Accounting, Auditing and Government Standards for Islamic Financial Institution AAQIFI No. 26 pula mentafsirkan insurans sebagai satu proses persetujuan dalam kalangan sekumpulan orang untuk mengendalikan kecederaan akibat risiko khusus yang mana kesemua mereka terdedah kepada bencana ataupun bahaya. Oleh itu, takaful ataupun insurans koperasi Islam bukanlah kontrak jual beli di mana satu pihak menawarkan dan menjual perlindungan dan satu pihak yang lain pula menerima dan menyempurnakan perkhidmatannya tersebut pada kos atau harga yang telah ditentukan. Sebaliknya, ini adalah satu peraturan di mana sekumpulan peserta masing-masing membayar jumlah yang telah ditetapkan dan pampasan untuk kerugian kepada peserta-peserta yang menghadapi sebarang tragedi yang kita tidak boleh dijangka yang dibayar pada jumlah keseluruhannya. Oleh itu, ianya dapat menerapkan rasa persaudaraan dan kerjasama dalam kalangan peserta yang sudi membantu dan sama-sama membantu sama-sama ketika dalam kesusahan. Seterusnya adalah konsep yang diguna pakai dalam sistem takaful ini. Konsep yang diguna pakai dalam takaful ini terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama iaitu kontrak tabaruk, yang kedua mudarabah dan juga wakalah.
Okey, yang pertama, konsep tabaruk ini merupakan satu bentuk ganti rugi bersama yang digunakan antara peserta dana takaful. Kontrak tabaruk ini ialah perjanjian oleh peserta untuk melepaskan dan memberi sebagai derma, iaitu sejumlah sumbangan yang telah dia persetujui dari awal perjanjian untuk membayar ke dalam dana takaful. Peserta memberi bahagian tertentu daripada sumbangan mereka sebagai derma dengan tujuan memberikan indemnity, iaitu pempasan akan dibayar setakat kerugian yang sebenar dan tiada tambahan ataupun kurang bayaran pampasan kepada peserta takaful yang menghadapi sebarang tragedi yang tidak dijangka. Okey, yang kedua iaitu konsep mudarabah. Mudarabah ini merupakan pemberian modal kepada orang lain yang akan melabur untuk tujuan perkongsian keuntungan mengikut nisbah yang telah dipersetujui dari awal lagi. Okay. Pelaburan dijalankan untuk mengoptimumkan dana. Dalam takaful, pemberi modal iaitu Rabbul Mal ialah peserta dan pengurus pelaburan iaitu Mudarib adalah pengendali takaful. Pengurus pelaburan ataupun pengendali mestilah melabur mengikut patuh syariah dan mengikut terma dalam kontrak takaful. Jikalau ada keuntungan akan dikongsi berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui dari awal. Sekiranya berlaku kerugian, ianya akan ditanggung oleh pemberi modal. Walau bagaimanapun, sekiranya kerugian itu disebabkan oleh kecuaian pengendali takaful, maka pengendali takaful itu hendaklah bertanggungjawab bersama-sama terhadap kerugian tersebut. Okey. Dan yang ketiga, konsep yang diguna pakai iaitu wakalah. Wakalah ini adalah satu perkataan. Wakalah itu diambil daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud perwakilan. Dari pengertian syarak pula, ianya merujuk kepada kontrak di mana satu pihak menyerahkan sesuatu urusan ataupun sesuatu hal yang boleh diwakilkan mengikut hukum syarak kepada pihak yang lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Okey, perwakilan ini boleh dilaksanakan dengan mengambil upah ataupun tanpa mengambil upah. Itu dari segi konsep wakilah, iaitu perwakilan. Oleh itu, sistem takaful yang dipraktikkan kini menggunakan gabungan 3 jenis konsep iaitu kontrak tabaruk iaitu derma, mudarabah perkongsian dan juga wakalah iaitu perwakilan iaitu atau ejen yang bebas daripada sebarang unsur-unsur haram seperti riba, penambahan, gharar tidak pasti dan maisir, perjudian. Sistem takaful ini tidak hanya bermanfaat kepada orang Islam sahaja, malah ianya turut memberi manfaat kepada semua peserta tanpa mengira pegangan agama mereka masing-masing. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan dengan jenis-jenis takaful. Produk takaful yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat terbahagi kepada 2, iaitu takaful am dan takaful keluarga. Di bawah takaful am terdapat takaful kediaman, takaful kenderaan dan takaful kemalangan diri. Di bawah takaful keluarga pula terdapat plan takaful keluarga, takaful berkaitan pelaburan, takaful perubatan dan kesihatan dan takaful pendidikan anak. Baik, saya akan menerangkan satu persatu. Takaful kediaman terdiri daripada 2 jenis, iaitu takaful rumah, iaitu pemilik rumah, dan takaful isi rumah, iaitu penghuni rumah. Takaful rumah melindungi struktur rumah pemegang daripada kerosakan dan kerugian disebabkan oleh banjir, kebakaran atau bencana lain. Takaful isi rumah pula melindungi isi rumah seperti peralatan elektrik, perabot, barangan rumah dan lain-lain.
daripada kerugian dan kerosakan. Takaful kenderaan pula adalah takaful pihak ketiga yang melindungi peserta daripada kerosakan dan kerugian ke atas kenderaan pihak ketiga yang disebabkan oleh kebakaran, kecurian dan kemalangan. Tamsilnya, kenderaan atau motosikal. Takaful ini turut melindungi penumpang daripada kerugian dan kerosakan ke atas harta, kecederaan dan juga kematian. Pelan takaful kenderaan yang menyeluruh akan melindungi pemegang dan juga pihak ketiga seperti penumpang daripada kerugian dan kecederaan akibat kemalangan, kebakaran atau kecurian. Selain itu, takaful kemalangan diri. Takaful ini untuk melindungi peserta dan keluarga dengan menyediakan pampasan sekiranya berlaku kematian, kecacatan atau kecederaan yang disebabkan daripada kemalangan. Seterusnya, takaful keluarga. Takaful keluarga adalah takaful yang menawarkan perlindungan dan simpanan jangka masa panjang untuk individu dan keluarga. Takaful berkaitan pelaburan pula merupakan pelan yang menggabungkan elemen pelaburan patuh syariah dengan manfaat perlindungan takaful. Di samping itu, takaful perubatan dan kesihatan adalah perlindungan untuk tanggungan kos rawatan dan kemasukan ke wad di hospital swasta. Sebagai contoh, KPJ Penang Specialist Hospital. Akhir sekali, takaful pendidikan anak. Takaful ini menyediakan perlindungan kewangan untuk anak peserta sekiranya peserta ditimpa malapetaka seperti kemalangan, kecacatan kekal atau kematian. Dalam masa yang sama, pelan takaful ini juga bertindak sebagai simpanan jangka masa panjang untuk membiayai pendidikan anak. Saya akan teruskan lagi iaitu perbezaan takaful dan insurans. Insurans dan takaful mempunyai tujuan yang sama, iaitu memberikan jaminan dan bantuan kepada peserta dalam bentuk kewangan. Namun, terdapat perbezaan yang besar di antara keduanya. Perbezaan yang wujud dapat dilihat daripada beberapa aspek. Dari segi hukum, perniagaan takaful adalah halal dan umat Islam harus menyertainya. Sementara perniagaan insurans telah diputuskan haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga majlis-majlis fatwa lain. Perniagaan insurans mengandungi unsur riba, gharar dan maisir. Jadi, membeli polisi insurans dan segala hasil pendapatan daripada syarikat insurans adalah haram. Dalam insurans konvensional, kontrak yang digunapakai ialah kontrak muawadat, iaitu pertukaran, iaitu dalam bentuk jual beli. Sementara takaful menggunakan kontrak tabarruk, derma. Dalam insurans konvensional, tiada digunakan kontrak-kontrak lain selain kontrak jual beli. Akan tetapi, dalam takaful, kontrak lain digunakan iaitu wakalah, agensi dan mudharabah, perkongsian untung dan rugi. Dalam takaful, peserta akan menyumbang caruman untuk saling menjamin di antara semua peserta. Sementara pembeli insurans akan
membayar premium kepada penanggung insurans. Penyertaan takaful adalah satu akad dalam kalangan peserta, tetapi pembelian insurans merupakan satu kontrak di antara pemegang polisi dan penginsurans. Kumpulan wang takaful akan dilaburkan melalui instrumen pelaburan yang diharuskan, dan pelaburan ini hanya akan dilakukan ke atas syarikat-syarikat yang telah dikategori sebagai patuh syariah. Penentuan ini adalah berdasarkan senarai patuh syariah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security. Pelaburan syarikat insurans pula adalah bebas kepada semua jenis instrumen, tidak kira sama ada halal atau haram. Hal ini termasuklah pelaburan ke atas syarikat arak dan perjudian. Syarikat takaful mempunyai majlis penasihat syariah yang bertanggungjawab memberi nasihat terhadap segala aktiviti termasuk pelaburan. Selain itu, syarikat takaful mempunyai unit syariah yang berperanan sebagai sekretariat kepada majlis penasihat syariah. Bahagian penasihat syariah tiada dalam syarikat insurans kecuali syarikat MCIS Zurich Insurance. Penasihat syariah ini hanya memberi nasihat dalam beberapa perkara tertentu sahaja. Namun, perjalanan operasinya masih lagi perniagaan insurans konvensional. Kebanyakan pengendali takaful menggunakan kontrak wakalah dan kontrak mudharabah seperti syarikat takaful Malaysia Berhad. Segala hasil tidak halal yang diperolehi pengendali takaful tidak akan dikira sebagai pendapatan syarikat. Sebaliknya, akan dimasukkan ke dalam tabung kebajikan. Akan tetapi, syarikat insurans tidak mempunyai unsur ini. Pengendali takaful wajib membayar cukai dan zakat perniagaan, tetapi syarikat insurans konvensional hanya membayar cukai sahaja. Akhir sekali, dalam aspek perundangan, takaful tertakluk kepada Akta Takaful 1984, sementara syarikat insurans tertakluk kepada Akta Insurans 1963, Pindaan 1996. Seterusnya saya akan sambung bahagian kaedah fiqhiyah dalam muamalat takaful. Dalam konsep takaful yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam, kaedah fiqhiyah yang telah dibina pakai ialah kaedah al-darur yuzal yang bermaksud kemudaratan hendaklah dihilangkan. Mudarat dapat ditakrifkan sebagai sesuatu ancaman yang memberi risiko dan mengundang bahaya terhadap diri kita dalam kehidupan manusia. Setiap manusia tidak pernah lari daripada kesilapan, dan kesilapan tersebut akan memberi risiko terhadap kita sama ada ianya risiko yang kecil maupun risiko yang besar. Kehidupan seseorang yang pernah ditimpa sesuatu kecelakaan ataupun kemudaratan dapat diringankan dengan mendapatkan perlindungan daripada takaful. Takaful dan insurans berbeza dari segi konsep yang diguna pakai bagi mencapai tujuan dan sesebuah organisasi. Namun, mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu menyediakan khidmat untuk para peserta dan para pemegang polisi. Antara contoh syarikat takaful yang ada di dalam negara kita iaitu Takaful Ikhlas, Etika Takaful, Syarikat Takaful Malaysia dan sebagainya. Apabila seseorang peserta takaful ditimpa musibah seperti berlakunya kemalangan di jalan raya, dia berhak untuk mendapat perlindungan daripada institusi takaful yang disertai. Dengan adanya takaful, pampasan akan diberikan kepada mangsa tersebut. Natijahnya, musibah yang telah ditimpa oleh seseorang peserta takaful
dapat diringankan kerana mendapat bantuan daripada ahli-ahli yang disertai dalam organisasi takaful tersebut. Hal ini demikian kerana takaful berteraskan kontrak tabarruk, di mana bermaksud kerjasama daripada semua ahli-ahli dalam organisasi untuk menanggung sebarang kecelakaan yang menimpa salah seorang ahli peserta tersebut. Tokoh-tokoh ulama dan para ilmuwan telah berpendapat bahawa takaful dapat menyumbang ekonomi Islam dan menyokong bahawa sistem takaful yang berasaskan tabarruk adalah satu sistem yang halal. Justru, sesiapa sahaja boleh menyertainya, tidak mengira kaum maupun agama. Daripada pendapat tersebut, kita sebagai umat Islam siogianya meletakkan keyakinan dan kepercayaan bahawa sistem takaful ini halal tanpa unsur gharar dan riba. Hal ini demikian kerana Bank Negara Malaysia mengawal kewangan takaful di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Apa yang perlu diketahui adalah apabila sistem kewangan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, maka sistem tersebut adalah bebas dan bebas daripada unsur-unsur haram dan sememangnya halal untuk umat Islam. Dalam pada itu juga, takaful bukan sahaja untuk orang Islam semata-mata, namun ia membuka peluang kepada semua orang walaupun bukan beragama Islam, selagi mereka dapat menerima perjanjian dan syarat yang telah ditetapkan dalam organisasi yang berlandaskan syariah. Dalam masa yang sama, ianya dapat meluaskan lagi pemikiran rakyat Malaysia yang menganggap bahawa takaful ini hanya dikhususkan untuk orang Islam semata-mata. Jadi, semua pihak haruslah memainkan peranan untuk menyebarkan berita yang berkaitan dengan takaful di mana-mana platform seperti Google Chrome, Facebook, Instagram dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membuka mata semua rakyat Malaysia, tidak kira kaum dan juga bangsa, untuk mengetahui secara keseluruhan berkaitan muamalat takaful. Berdasarkan artikel ini, kepentingan takaful dan insurans dalam keadaan tidak menentu kerana berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Walaupun kes COVID di negara Malaysia sudah menurun secara mendadak, namun rakyat Malaysia masih mempunyai perasaan takut dan risau jika kes COVID meningkat semula. Natijahnya, organisasi takaful semakin merosot kerana tiada tambahan peserta yang menyertai dalam organisasi takaful. Langkah yang perlu diambil ialah para peserta yang menyertai takaful haruslah bersiap sedia membuat simpanan dan juga bijak dalam perbelanjaan untuk kegunaan masa depan supaya dapat meringankan risiko yang dihadapi oleh seseorang pada masa akan datang. Artikel di sebelah menunjukkan isu semasa berkaitan takaful. Artikel di sebelah menyatakan bahawa takaful mengurus risiko mengikut prinsip syariah. Hal ini demikian kerana takaful dikawal oleh Bank Negara Malaysia ataupun BNM di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Sesuatu muamalat yang berada di bawah akta tersebut, makanya tiada unsur riba, gharar, maisir dan sebagainya. Sistem takaful adalah sistem yang berasaskan prinsip syariah yang dapat menjamin ketelusan dan juga kesaksamaan demi memastikan tiada penindasan yang berlaku antara satu sama lain. Natijahnya, ekonomi Malaysia akan menjadi lebih baik kerana tiada berlaku penipuan dalam sesuatu muamalat, lantas dapat menjalin hubungan yang harmoni antara sesama manusia. Langkah yang perlu diambil oleh organisasi takaful ialah mereka seharusnya mewar-warkan berita yang berkaitan takaful di media massa supaya rakyat Malaysia dapat membuka mata dan juga hati untuk mengetahui tentang takaful secara menyeluruh. Kesimpulannya, sistem takaful merupakan langkah alternatif yang terbaik untuk semua manusia sama ada orang Islam maupun orang yang bukan Islam kerana ia bebas daripada unsur-unsur haram dan memberi manfaat kepada semua sama ada peserta takaful itu sendiri ataupun pengurus takaful itu sendiri. Malah, di dalam sistem takaful ini menggunakan konsep yang jelas iaitu tabarruk, mudharabah dan wakalah. Perbezaan yang sangat ketara dapat dilihat daripada definisi serta objektif membeli polisi tersebut. Kaedah fiqhiyah iaitu al-daruru yuzal yang diterangkan bersama isu yang telah timbul serta contoh-contoh dalil yang sesuai dapat menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci. Kami berpendapat bahawa sistem takaful ini amat penting untuk mengurangkan risiko yang mungkin akan menimpa sama ada serta-merta ataupun tiada risiko
tetapi sebaiknya membuat persiapan sebagai alat yang akan membantu kita pada waktu sukar ataupun susah nanti. Cadangan kami agar sistem takaful ini menjadi satu alat kepada semua lapisan masyarakat sama ada orang Islam maupun orang yang bukan Islam, dan menjadi satu benteng kita pada masa akan datang sekiranya kita menghadapi sebarang tragedi yang kita tidak sangka. Selain itu, sistem takaful ini dapat dimasyhurkan dan membuka mata orang ramai untuk membeli polisi ini kerana berdasarkan statistik, masih ramai lagi yang tiada perlindungan takaful ini. Pengajarannya, kita perlulah sediakan payung sebelum hujan kerana jangan sudah terhantuk baru nak tergadah. Kerana tiada guna lagi sekiranya kita tidak menggunakan hikmat takaful kerana malang tidak berbau. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.